kalau kita buka dalam Qisasul Anbiya, ini kitab lama lah, Qisasul Anbiya yang tulis lama, yang tulis tu orang Yahudi. Pengarang dia tu asal orang Yahudi, nampak tak? Tu dia lah. Dia pelikih sikit lah. Kita pun cerita agak cucu-cucu orang tertua, lu cucu baca, lu cerita agak cucu. InsyaAllah kita lanjut pada kitab Aqidatul Najin, masuk pada bab yang kelima. Bab yang kelima, para rasul dan para nabi serta ta'alluqnya. Ta'rif rasul dan nabi. Maka adapun rasul itu manusia yang diwahyukan oleh Allah kepadanya dengan syarak dan disuruh dengan menyampaikan akan dia kepadanya kepada umat. Jadi bukan hukum akal ni, hukum syarak. Rasulullah, rasul-rasul diutus yang di kalangan manusia, di mana Allah wahyukan kepada mereka untuk menyampaikan wahyu itu kepada manusia. Penyampaian itu disebut sebagai risalah. Risalah. Yang bawa risalah dipanggil rasul. Ya. Dan jika tidak disuruh dengan menyampaikan, maka iaitu nabi juga bukan rasul. Disampaikan wahyu kepadanya tapi tidak diperintah untuk menyampaikan, hanya untuk diamalkan dia sendiri, itu dipanggil nabi, bukan rasul. Itu ramainya bilangannya 124,000 nabi mengikut dalam nas hadis. 124,000 nabi. Dari kalangan itu dipilih oleh Allah seramai 313 menjadi rasul. Itu secara umum, ya. Kemudian daripada 313 itu dimaktubkan dalam Al-Quranul Karim sebanyak 25. Daripada 25 itu, yang ulul azmi, yang terumbul, tangguh, kuat, tabahnya, sabarnya meninggi, cabarannya begitu lebih dan banyak sekali, disebut sebagai ulul azmi, 5 orang. Dan daripada 5 orang itu pula, yang termulia di antara yang 5 itu adalah Nabi kita Sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Itu dikertikan secara umum. Maka tiap-tiap rasul itu nabi, dan tiada tiap-tiap nabi itu rasul. Kalau rasul itu dia nabi lah. Tapi kalau nabi bukan rasul. Dan nabi amun, dia kata, umum. Nabi ini umum. Dan rasul itu akhassun, dia khusus. Rasul khusus, nabi umum. Yang ini tertentu kerana tiap-tiap rasul itu nabi, dan tiada tiap-tiap nabi itu rasul, hanya setengah jua. Dan rasul-rasul ini mestilah di kalangan mereka. Dan syarat rasul itu, syarat ini bukan syarat daripada pilihan manusia. Allah pilih, Allah lantik rasul-rasul ni. Mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, rasul-rasul ni adalah pilihan daripada Allah. Allah lantik sendiri. Dalam faham Brahmin Hinduism, ya, dia kata nabi ni kita sendiri boleh jadi nabi. Kita boleh usaha, ya, jadi nabi. Jadi makanya itu adalah batal. Dia adalah pilihan Allah. Syarat rasul itu tidak dapat tiada daripada orang yang terlebih sempurna akalnya pada zamannya, dan terlebih ilmunya, dan kejadiannya, fizikalnya pun elok, rapi, sempurna, perangainya, akhlak dia, cerdiknya, dan maha suci pula daripada kekurangan bapaknya, keturunan dia mesti elok. Di sini orang pertikai, para ulama khilaf tentang Nabi Allah Ibrahim AS.
Bapa dia penyembah berhala, tukang buat berhala, bukan penyembah, tukang buat berhala. Dia supplier berhala, ya. Tara nama dia, ya. Nama dia jadi apa nama Tara. Itu ada sebut sebahagian daripada Azar, bukan Tara, Azar dia ada dua, satu Tara, satu Azar. Jadi Tara ni, Azar ni dikatakan sebagai bapa Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya dia bukan bapa, dia adalah pak saudara. Bapa saudara Nabi Ibrahim AS namanya Azar. Bapa Nabi Ibrahim namanya Tara. Dia Tara ni daripada golongan barisan orang-orang yang soleh, ya, bersih. Ya, sekurang-kurangnya mereka ini ahlul fatrah. Ahlul fatrah maknanya mereka tidak berjumpa dengan mana-mana nabi atau rasul. Mereka tidak menerima dakwah. Ya, jadi mereka bersih daripada dakwah, seumpama yang berlaku kepada Abdul Muttalib, keturunan Abdul Muttalib sampai Hashim, itu semua tu mereka disebut sebagai ahlul fatrah. Sebab di antara Nabi Isa dengan Rasulullah 500 tahun tidak ada rasul. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad 500 tahun, lebih kurang 500 tahun. Dalam jangka 500 tahun tidak ada rasul. Jadi semua yang wujud, yang lahir dalam tempoh masa zaman tu dipanggil sebagai ahlul fatrah. Bukan fitrah, fatrah baca dengan ta, ya, bersih. Dibanding bersih daripada sebarang bentuk dakwaan. Jadi nak kata mereka kafir tak boleh. Mereka bukan kafir. Sebab mereka tak ingkar. Sebab tidak ada seruan, macam mana mereka nak ingkar? Tidak ada seruan dakwah. Ya, itu di antaranya termasuklah bapa ibu Nabi kita Muhammad SAW juga termasuk dalam kumpulan ahlul fatrah. Dia kena faham dulu tu, ya. Jadi makanya kita kena ambil kira lah. Jadi mereka ni tidak ada kekurangan daripada bapaknya, keturunan jenis keturunan mereka bersih, dan kejahatan ibunya. Antara kejahatan ibu ni orang celah kepada Siti Maryam. Macam mana dia tak ada suami, tiba-tiba ada anak. Datanglah fitrah. Yang tu kena jaga elok-elok, ya. Bagi para akidah sunnah wal jamaah, kita kena ada satu takwilan yang jelas, menghukum pada akal kita sendiri bahawasanya ini adalah kerja Allah. Allah boleh berbuat. Ini kita pakai hukum akal, bukan pakai hukum syarak. Kalau pakai hukum syarak kena ada bapa, kita pakai hukum akal. Hukum akal ni harus pada fi'lu kullu mumkinin aw tarkuhu. Dan kita mengaji dah sifat 20. Nampak tak? Jadi Allah boleh berbuat apa saja. Fa'alul lima yurid. Allah boleh buat apa saja yang dia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Ya. Allah Ta'ala yang menciptakan jadi, dan Allah juga memilih apa dia nak buat. Dia boleh buat apa saja. Ya. Bukan mestinya kena ada ibu dan bapa baru kena ada anak. Itu bukan cara. Itu cara secara saintifik, lahiriah, secara physically kita faham begitu. Ya. Secara akli Allah bebas berbuat segala-gala. Apa juga yang Allah kehendaki, semua boleh berlaku. Antaranya Allah juga telah buat Nabi Allah Adam lagi jelas, tak ada mak, tak ada bapa terus. Macam mana boleh wujud Nabi Allah Adam AS, ya? Begitu boleh kan? Ya, boleh berlaku. Allah lahirkan Nabi Allah Syith AS daripada Adam AS tanpa ibu. Itu dia, ya. Keluar zahirnya Siti Hawa daripada tu Adam. Siti Hawa bukan ada mak bapak. Tengok korang ada kan? Awak kita tak fikir semua tu, ya. Itu semua jadi dalil. Ya, Siti Hawa tak ada mak, tak ada bapak. Tak ada sumber-sumber yang dia lahir daripada mana-mana makhluk. Dilahirkan, dizahirkan daripada Nabi Allah Adam AS. Hanya daripada angin rusuk, tulang rusuk yang kiri yang atas sekali. Angin tu yang jadi orang perempuannya. Tapi orang perempuan kita ni jadi pada tanah lah. Ya, Tok Hawa ya.
Pasal dia mula, ya, ada nak faham. Ni kita nak fikir. Jadi maka tu kalau kita celak, orang celak macam mana, dicela kepada Siti Maryam kerana dia lahirkan anak tanpa bapa, itu adalah satu pemikiran yang begitu lemah, ya. Kita tak boleh pakai begitu. Kita kena terima hakikatnya Allah boleh berbuat apa saja dengan kehendak Allah, ya. Sebab dia ada dua. Satu kita panggil al-adah, kedua khawarikul adah. Adah ni benda yang logik, munasabah yang diterima pakai secara lazim, berulang-ulang uji, mendapat maklumat dan keputusan yang sama. Khawarikul adah, benda yang mencari adat. Itu banyak. Mencari adat, ya. Kita dah mengaji mencari adat ni dalam mantiknya, pada sudut mantik, ya. Kita ada mukjizat, ya, kita ada sihir, kita ada maunah, ya. Kita ada karamah, kita ada irhash. Ini semua benda-benda mencari adat. Irhash, perkara-perkara luar biasa yang berlaku kepada rasul-rasul nabi-nabi ketika mereka belum lagi baligh. Nabi-nabi rasul-rasul yang belum baligh, ada berlaku perkara-perkara yang luar biasa pada diri mereka. Bukan kita tak panggil karamah, kita panggil irhash. Rasul-rasul kerana nak membuktikan kebenaran dicambar oleh orang kafirin ataupun orang yang nak minta kedatangan dalil. Buat itu, buat ini, bagi jadi itu, bagi jadi ini. Maka rasul-rasul diizinkan Allah melakukan perkara-perkara luar biasa. Kita panggil mukjizat. Pada apa-apa hamba-hamba Allah yang soleh, pada tingkatan-tingkatan yang bertaraf wali. Wali yang tidak ada bimbang, tidak ada takut. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali-wali ini Allah anugerahkan satu kemuliaan sebagai takrimah, dipanggil karamah. Nampak? Saja. Itu takrimah, karamah. Itu satu kelebihan. Kepada orang awam, manusia biasa, berlaku ma'unah. Ma'unah ni satu pertolongan yang datang secara mendadak, yang tak dijangka-duga. Meletup satu kapal terbang, dia seorang hidup. Kapal terbang tu hancur habis, dia tergantung-gantung, seorang dia hidup. Cuba pergi tanya dia, tengok macam mana hang boleh terlepas. Dia pun tak ada abang. Aku pun tak tahu dia macam mana aku boleh hidup tersangkut atas pokok jagung. Nampaklah, itu kita panggil ma'unah. Nampak tak? Begitulah. Makan racun tikus, makan racun tikus mati ya. Dia silap, dia pergi telan racun tikus, tak mati. Nampak tak? Doktor pun heran, unik, dia kata macam mana hang boleh hidup? Orang makan racun tikus ni mati tau kan? Tapi hang boleh hidup. Itu ma'unah kita panggil. Pertolongan yang datang daripada Allah. Siapa pun Tuhan boleh tolong. Tak kira orang Islam yang bukan Islam. Itu panggil ma'unah. Bukan, ya. Faham ya? Bukan ma'unah amin dulu. Bukan, yang tu lain. Yang tu lain. Jangan salah faham pula. Ma'unah ni pertolongan datang daripada Allah secara mendadak, tanpa usaha, tanpa penjelasan ilmu, tanpa kemunasabahan, tanpa sebab musabab. Nampak tak? Itu kita panggil ma'unah. Ini semua perkara ni datang daripada Allah. Semua Allah punya. Allah punya, ya. Jadi maka itu apa yang kita nak heran. Sebab itu bila kita daripada kekurangan bapaknya dan kejahatan ibunya, dan maha suci pula daripada keras hati, mereka semuanya orang yang lembut, ya. Semua rasul-rasul, nabi-nabi ini sifatnya yang paling ulung sekali ada kepada mereka. Pertama sekali sifat pemaaf, sifat hilmi. Semua rasul-rasul nabi-nabi ini Allah Ta'ala nanti Allah Ta'ala bekalkan dengan satu sifat yang luar biasa. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Dengan rahmat Allah, kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Ini Allah Ta'ala katakan Nabi. Ya, salah satu anugerah Allah kepada rasul nabi-nabi ini, nombor satu sekali daripada sifat pemaaf. Semua nabi-nabi pemaaf. Maaf. Jadi maaf kepada rasul nabi ini kita panggil sifat hilmi. Merangkumi. Kesantunan yang tinggi adalah mudah memberi maaf.
Kesantunan yang tinggi adalah mudah memberi maaf kepada orang. Itulah sifat Halim. Kita minta kepada Allah, ya. Boleh? Jadi itu. Kedua, mereka ni adalah sifat pemalu. Rasul-rasul Nabi-Nabi ni yang kedua, sifatnya sifat malu. Malu. Itu nombor dua. Semua rasul-rasul sama. Allah akan bagi dua sifat ni dua kat mereka. Ada dua sifat ni kebal. Kita pun ada dua sifat ni kebal. Yang pertama sifat Halim, kedua sifat malu. Kalau ada agak kita kemahlah, sifat-sifat lain akan turun dengan sendirinya, akan terikut, akan terbawa-bawa. Nampak? Ini perbahasan yang boleh kita dapat, yang boleh kita jumpa dalam pengajian ilmu tasawuf. Ya, baru kita akan nampak berdasar kepada hadis-hadis dan dalil, ya. Itu kata tadi. Maka itu mereka ni suci daripada keras hati, daripada segala kecelaan yang mengubahkan kerjanya seperti juzam. Sopak tak ada lah, penyakit sopak, balak tak ada kat mereka. Sopak, balak ni tak ada kat mereka. Tu. Barah ni kusta. Khusta ni daripada bahasa India. Khusta. Nampak? Dia baca dengan kusta. India baca tu. Orang Melayu tu kata kusta. Nampak tak? Asalnya daripada India. Bahasa Tamil. Jadilah kita, ya. Dalam bahasa Melayu tak ada bahasa dia. Tak ada. Kita kena pinjam bahasa lain. Bahasa kita adopt, ya. Bahasa lain untuk bahasa kita. Kita minta doa kan malam ini. Allahumma na'udzubika minal baras, minal junun wal juzam. Nampak tak? Wa sayil asqam. Minta berlindung. Doa ni jangan baca untuk Covid ya. Baca di hujung tahiyat sebelum bagi salam. Nampak tak? Itu tempat dia. Nampak tak, ya? Hujung tahiyat tu masuk antara doa sebelum bagi salam. Hamidul Majid, bawalah doa-doa tu ada banyak. Antara doanya, doa ni lah. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun. Junun ni maknanya gila. Ya? Wal junun. Gila ni bukan gila masuk gila duduk lari buang kain, bukan. Gila ni bagi susah orang. Nampak tak? Orang putih panggil psychopathis. Psycho. Faham tak? Aku berlindung pada penyakit psycho. Psycho ni orang susah. Kalau gila orang tak susah. Gila dia seorang dia kan. Tu dah. Pegang bunga duduk lari kat jalan. Ada doa-doa. Dia pegang bunga tiap kali lari. Nampak? Kat jalan. Dia tak kacau siapa pun. Nampak? Dia pun ambil bunga bagi dia, ambil bunga pula. Dia lari lagi, nampak? Ini gila betul. Ya. Tu junun betul lah gila ni. Tapi dalam kita minta doa junun ni, bukan gila tu, psikopatis. Psikopatis ni gila yang orang susah. Hasad, dengki dia tinggi, nampak tak? Tamak, haluba dia dalam. Itulah psikopatis. Ya. Profesor Dr. Hamka sebut dalam kitab Lembaga Budi. Beli kitab tu, Lembaga Budi, yang ditulis oleh Abu Profesor Hamka. Nampak? Dia senaraikan psikopatis itu berapa banyak penyakit. Penyakit ni buat gila tak mau terima. Tu payah. Bila buat gila tak mau terima, kita kena minta perlindungan kepada Allah. Nampak tak? Allahumma na'udzubika minal baras wal junun wal juzam gusta wal sayyil asqam. Dia segala macam penyakit-penyakit yang buruk lah. Dengan penyakit buruk wabak ni. Penyakit buruk-buruk ni maknanya penyakit kulit. Yang mana kena dengan kulit nampak buruk, tak elok. Itu dia. Ya, itu dia antara doa tu, maksud dia tu. Kita berjaga tu, faham? Dan daripada tiada pemalu, nampak tak? Dia ni pemalu dan umpama makan di jalan, hina usahanya sambil tukang buang darah, bekam darah, dia tak buat kerja tu semua. Nabi-nabi Rasul, dia tak buat kerja tu. Semua rasul-rasul terlibat dengan ternakan kambing. Dia tak pernah unta. Unta tak? Nampak tak? Semua rasul-rasul terlibat dengan penternakan kambing. Nak ternak pun dia pilih-pilih binatang. Nampak tak? Bukan pakai belah semua. Bukan ternak ayam, itik tak. Tu, semua rasul Nabi-Nabi tak nak bagi usaha ternak dekat dia. Dia pun boleh berternak. Nampak tak? Dan ternak dia pun adalah kambing. Dia pun tak ternak unta. Nabi Ibrahim banyak sekali ternakan dia, kambing.
Nabi Muhammad kambing. Kambing itu yang sebaik-baiknya lah. Itu di antara ternakan pun dia pilih, bukan bagi semua ternak itu di antaranya. Daripada dosa dahulu daripada bangkit atau kemudian daripadanya, dan jikalau tergagah, terpaksa, terlupa sekalipun. Nampak dah? Maka lupa itu adalah syariat. Kalau lupa tu menjadi sebagai tasyri'. Nampak tak? Lupa tahiyat kerana nak wujudkan sujud sawi. Kalau tak jadi lupakan Nabi, kita nak sujud sawi macam mana? Kita tak tahu cara nak sujud sawi. Kalau Nabi tak lupa, Allah bagi lupa je. Lupa Nabi itu lupa taat nama dia. Nampak dah? Maksiat tu Adam makan buah, maksiat taat nama dia. Tu kenapa ajar aku tu? Maksiat taat. Ada maksiat taat. Awak tak ada pula. Nampak tak? Dia kena taat dalam konteks maksiat, baru boleh keluar daripada syurga mari ke bumi. Memang dia kena turun ke bumi pun. Sudah ada awalan daripada Allah menetapkan bahawa akan ada khalifah di muka bumi. Maknanya tu Adam memang kena turun. Ya, masa tu Adam tak ada lagi. Ya, hanya mu'tamar malaikat. Allah pun istihar malaikat, ini ja'inu fil ardi khalifah. Dah confirm ada khalifah di bumi. Macam mana kalau tidak ada khalifah? Khalifah tu nak kena turun, maka itu Adam memang kena turun. Dah ada siap dah. Ya, sudah ada satu kita kata sudah gazetted di alam arwah. Nabi Allah Adam tu akan turun mari ke bumi. Nampak tak? Maka dijadikanlah sebab sabitnya tentulah mesti kena dengan keadaan yang berlaga. Sebab tu dia panggil maksiat. Dia tak kata sayyiat, dia tak kata zanbun. Nampak tak? Dia kata maksiat. Maksiat ni bukan mesti kita satu benda yang buruk. Nampak tak? Orang sembahyang sunat, duduk biasa sembahyang sunat subuh, katalah subuh sunat, tiba-tiba tak sembahyang dengan sengaja, maksiat lah tu. Nampak tak? Kita duduk baca maksiat ni terlalu khusus. Nampak tak? Ya? Buat maksiat, itu kita duduk baca apa tu? Berdua-duaan, ya. Bukan mahram, kita berhukum maksiat. Itu bukan maksiat. Itu zanbun, dosa. Nampak tak? Maksiat ni khilaf kepada taat. Apa yang khilaf kepada taat, kita panggil maksiat lah. Itu dia. Apa-apa yang menyalahi maksiat, menyalahi taat, kita ni maksiat. Sebab tu kita minta Allah inni ala zikrika wa husni ibadatik. Nak elak daripada maksiat lah tu. Faham ya? Duk biasa sembahyang sunat ba'diyah maghrib, tak mau sembahyang. Maksiat. Nampak tak? Tu dah. Tu dah. Begitulah. Bila dia terlupa nak sembahyang ba'diyah maghrib, maksiat, lupa nama dia. Tu Adam maksiat taat. Nampak ada beza lain kan? Begitu. Kita mengaji tajwid pun ada tajwid ni kan. Mengaji tajwid. Umpan tahu ya. Dia panggil apa? Idgham, izhar. Duk dengar ni idgham bila ghunnah, ma'al ghunnah. Idgham selain bagai-bagai. Rupa-rupa ada idgham, izhar. Idgham disenyawakan. Izhar dizahirkan. Betul tak? Itu dalam tajwid. Tapi ada dalam bab tajwid dia panggil apa? Idgham, izhar. Ada 4 kalimah dalam Quran. Ya. Dun iya, bun iya, qin wan, sin wan. Semua tu idgham tu. Kalau huruf dia, susun huruf dia tu jatuh ada idgham, tapi kena baca izhar. Nampak tak? Dun iya. Nun jumpa ya bunyi apa? Dui. Kalau baca duia ni kok mana? Duia. Ni kok habis. Lari mana? Kena sebut dun, izharkan nun tu. Nampak tak? Walaupun dia huruf idgham, yarmalun, tapi dibaca dengan izhar. Ini kaedah nak faham. Boleh? Sampai ke situ kita kena faham tu lah. Tu lah. Jadi tiap kali kita jumpa kalimah dalam Quran, kita nak kiwan ikut arah, duia ikut arah. Nampak tak? Nak zahirkan makna dia,
kena diizharkan walaupun huruf dia dalam susunan idgham. Macam itulah maksiat taat. Jadi Nabi Allah Adam tadi ini maksiat dia taat. Maksiat itu dikatakan sebagai ketaatan kepada mereka. Sebab itu Rasul-Rasul lalu lupa Nabi kita Muhammad pernah sembahyang sampai 5 rakaat, lupa naik 5 rakaat. 5 rakaat. Pernah 2 rakaat baginda bagi salam, bangkit berjalan tu. Ya Rasulullah, apakah turun wahyi Zuhur jadi 2, selalu 24? Nah, Zul Yadain, laki-laki ni ya, Ka'ab, nama dia Ka'ab. Zul Yadain ni tangan panjang, tangan dia panjang sikit. Nampak dia punya tangan tu panjang sikit. Bukan panjang tangan, panjang tangan mencuri. Nampak tak? Tak ada. Hari ni Zul Yadain. Sahabat dia semua tak berani tanya ke Nabi, diam. Abu Bakar As-Siddiq diam, Umar diam, nampak, Osman diam. Dia bangun tanya, ya Rasulullah, hari ni nampak lain sikit. Tuan sembahyang tadi 2, nampak tak? Zuhur ni selalu kita buat 4. Ada turun wahyi ke? Jadi 2 balik Zuhur tu. Rasul tengok kat sahabat-sahabat semua, dia pun tunduk. Tunduk tu kan betul Terus ya Rasulullah, Allahu Akbar. Sambung takbir, bukan niat baru. Sambung takbir, sambung lagi 2 rakaat, sujud sahwi. Baru kita tahu. Kalau tak berlaku perkara tu kat Nabi, macam mana kita nak sujud sahwi? Nampak? Jadi berlakunya kesalahan ke Rasul-Rasul ni untuk mentahirkan sebagai kaedah tasyri'. Nampak tak? Untuk kaedah tasyri' bagi mentahirkan hukum-hukum dan juga peraturan-peraturan ataupun mengatasi masalah. Itu dia kecatatan dia ya. Tu ya. Dan khususan Rasulullah sendiri ini adalah yang paling istimewa sekali. Nabi kita lah, Nabi kita Muhammad SAW tu adalah yang paling istimewa ya. Boleh faham ya. Jadi Nabi ini dikenali sebagai Rasul yang paling istimewa. Sambung lagi insya-Allah. Baik. Maka kata musannif lagi, maka barang yang rupa dosa yang jatuh daripada setengah mereka itu wajib kita takwilkan seperti kecelakaan yang jatuh pada Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ya, kalau kita buka dalam Qisasul Anbiya, ini kitab lama lah, Qisasul Anbiya yang tulis lama, yang tulis tu orang Yahudi. Pengarang dia tu asal orang Yahudi, nampak tak? Tu dia lah. Dia pelekeh sikit lah. Kita pun cerita kat cucu-cucu orang tertua, lu cucu baca, lu cerita kat cucu. Nabi Ayub lekang daging-daging, tinggal apa lidah dengan hati ya. Nampak? Jatuh ulat, kutit ulat buah balik, itu dia. Takkan begitu lah. Lah, ya. Itu dia. Kita takwil dengan baik. Dia kena hembusan daripada iblis, syaitan tu hembus satu hembusan. Dengan hembusan itu terkenalah satu penyakit yang memberikan kesan yang amat ketara pada kulit dia lah. Tapi dia tak habaq dah kulit dia sopak agak, sebab dia tak boleh kena sopak. Rasul-Rasul mana boleh sopak agak, panau agak, kayak, tak ada. Kenapa? Di para Rasul tak boleh kena penyakit tu semua. Nampak tak? Jadi hembusan angin tu, hembusan angin. InsyaAllah saya cerita lah, bukan nanti nak abang tak mana lebih. Saya pun duk baca bab tu, saya duk teringin bila, ya Allah Tuhanku, macam mana aku nak faham ni, macam Nabi Ibrahim dah minta kepada Allah, macam mana boleh hidup balik benda-benda yang dah hancur ni. Saya pun minta kepada Allah. Yang pada percaya tak percaya tak apa ni, pasti hadis saya, bukan hadis. Atas pengalaman saya sendirilah, saya nak rasa macam mana Nabi Ayub yang kata sakit kulit ni kan. Tu dia kan. Tu dia. Jadi satu ketika saya bermimpi lah, saya masuk satu kolam. Kolam tu besar. Kolam besar. Masuk kolam tu. Ya. Saya bangun-bangun, saya rasa saya tak ada isi, tinggal tulang lah. Tak ada isi. Tapi saya pegang, saya rasa kulit saya ada. Ada semua. Ada. Tapi saya rasa tak ada isi. Hilang, mana habis? Nampak tak? Rasa guna tulang kan? Loh, nah, tu dia. Kemudian saya berjalan terus, jalan ayak tak tinggi lah.
dekat pusatnya kolam tu pun, saya pun berjalan sampai ke ujung, nampak seorang lelaki punya segar. Segar bersih. Senyum kata dia. No? Lelaki-lelaki itu bersih. Cukup bersih, lelaki-lelaki istimewa. Paling istimewa. No? Dia senyum dekat saya. Nampak tak? Ya kita macam ni lah. Nabi Allah Ayub, dia kata kat saya, Nabi Ayub tu pun ni lah. Kalau nak faham, nampak? Selam lagi sekali, dia kata kat saya. Saya pun selam lagi sekali, bangun-bangun, balik normal. Nampak tak? Kata dia. Terkejut jaga. Yang tu saya faham tu, saya faham lagu tu lah. Tumpang habak faham saya tu kepada tuannya. Macam tu lah Nabi Allah Ayub. Bukan hilang daging, tapi hembusan syaitan tu menyebabkan sampai dia boleh terasa seolah-olah hilang daging. Nampak tak? Itu dia. Banyak perkara kan. Orang mesruk mana dia pegang, dia boleh rasa dia. Dia ada tangan tapi dia kata dia tak ada tangan. Dia. Itu dia. Apa kita nak faham? Boleh tak? Tangan cukup, kaki cukup semua tapi tak boleh bergerak, tak ada rasa. Dia tak? Stroke. Ya. Tak ada rasa apa. Ini antara yang jadi contoh dalil Nabi Allah Ayub macam itulah. Nampak tak? Jadi tidak mencemar martabat dia sebagai Rasul, tidak bawa satu perkara yang buruk ataupun satu tuduhan ataupun satu gambaran yang keji. Itu Nabi Allah Ayub. Jangan kita baca dalam Qisasul Anbiya, dia hambak teruk-teruk sangat lah, sampai tinggal jantung dengan lidah. Ulat jatuh tabuk-tabuk, kutit ulat buh balik. Takkan begitu lah. Ya, itu kita kena jaga. Kita baca kisah-kisah tu, kita kena takwil elok. Ya, jatuh pada Nabi Ayub dan rupa dosa pada Nabi Adam. Adam sama juga. Ya. Dan rupa dusta pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berbohong 3 kali, ya. Kita dah cerita lah banyak kali dari kuliah kita. Ya, dia akan ditanya di akhirat. Semua anak Adam kita semuanya pergi jumpa Rasul-Rasul, seorang kita jumpa 5 orang Rasul lah. Sampai giliak Nabi Ibrahim kita berjumpa dia. Wahai Khalilullah, engkaulah Khalilullah, kekasih Allah. Nampak tak? Bapa segala agama. Bapa agama dia tu. Jadi makna agama Hanif turun kat dia lah, yang bawa mari ke kita. Jadi Nabi Ibrahim AS minta tolonglah kami kepadamu hari ini, lepaskan kami daripada penderitaan azab mahsyar ni, berat sangat. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh buat apa, aku dah bohong 3 kali. Nampak tak? Muradif, Arab kata muradif. Itu 3 kali bohong. Dia nak kena selesai. Bohong tu sebenarnya bukan bohong, ya, macam bohong itulah. Aku ni cukup sakit dah. Banyak sakit tu boleh jadi kan. Sakit apa? Sakit mata. Duk tengok semua pakai seluar pendek. Nampak tak? Orang kita ni ramai dengan seluar kator. Sakit mata. Duk tak dia? Tidak. Duk dengar segala lagu-lagu, duk lompat-lompat rock. Sakit telinga. Sakit je kan? Itu muradif dia panggil. Sakit juga. Ya. Lagi teruk, sakit hati. Itu dia. Dah. Jadi makna kita bila dia kata dia sakit, dia panggil Nabi Ibrahim, jom kita keluar pergi ada keramaian, pesta hari ni. Kita nak sambut pesta besar-besaran. Ya. Pesta ni habuan nak zahirkan kelapangan dan keseronokan kita dan nak minta tolong kepada berhala-berhala kita. Di atas keselamatan. Nabi Ibrahim kata, aku tak boleh ikut lah. Aku tak boleh ikut apa. Pasal apa? Aku sakit. Itulah. Bukan dia bohong. Sakit sungguh. Semua sakit dah tu, kata. Sakit telinga ada, sakit mata ada, sakit hati ada. Dengan gelagat mereka tadi ni, dengan keraian mereka kepada berhala-berhala tu, maka bawa dia jadi cukup benci sungguh-sungguh, jadi sakit. Begitulah. Jadi itu yang diterang di akhirat nanti 3 kali dah. Dan buta Nabi Shu'aib dan Ishaq. Nabi Shu'aib buta mata dia, ya. Kerana banyak menangis. Bila banyak menangis jadi selaput. Hanya bukan buta tapi berselaput air matanya juga. Nampak tak? Nabi Shu'aib. Lagi siapa? Nabi Yaqub. Buta juga. Buta. Nampak tak? Tidak. Dia menangis bukan menangis pasal kehilangan Nabi Yusuf. Dia menangis pasal dia silap cakap.
Silap cakap ni satu cara, bukan dia salah. Dia cakap tu nak beritahu kat kita yang tu kita banyak duk cakap ni. Ketika dia pemohon minta anak-anak yang 10 orang daripada ibu satu ibu lah. Rakhil ni isteri Nabi Yaqub ada 10 anak. Atasnya sulung namanya Yahuda tu Yahudi tu. Nampak? Yahuda. Jadi Yahudi. Nampak tak? Kecil sekali nama dia Levi. Device orang dia pakai seluar tu. Nampak? 10 orang. Ibunya duk minta banyak kali, silakan muazzin dengan segala hormat mengumandangkan azan, silakan.